Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Mariam dari Spa Muslimah Produk dan Suplemen. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai kami, boleh layari ke Facebook dan website kami di link yang ada pada info. Cerita Ramadan 2021 kali ini bercerita tentang puasa fasa kedua. Sekarang kita sudah masuk minggu kedua puasa. Ramai di antara kita sudah tidak merasa lapar pada waktu tengah hari. Kita sudah mula terbiasa dengan bangun sahur, ditambah dengan selera makan mula bertambah bagus. Pada kita yang sebelum ini lengur-lengur sudah mula rasa segar kembali. Lidah yang sebelum ini berselaput sudah mula hilang selaputnya. Bau mulut yang kurang enak sudah mula hilang. Mental clarity atau ketajaman pemikiran atau korang menjadi semakin kreatif tanpa blur-blur mula terjadi pada minggu ini. Ini semua petanda kepada proses awal gejala puasa atau fasa pertama puasa mula selesai ataupun berakhir. Tetapi tidak semua orang sama dan ada pula yang mula jatuh sakit. Antara gangguan kesihatan yang ringan adalah sembelit, kulit kering, mulut pecah atau bibir retak. Ini boleh berlaku jika tidak makan sayur-sayuran dan buah-buahan atau kurang minum air semasa berbuka. Oleh itu, sediakan botol air dan minum selalu pada waktu malam. Bawalah botol air semasa tarawih. Sakit yang lebih berat adalah batu karang atau gout. Menurut komen Dr. Surya di klinik beliau, selalunya pengidap gout akan mula datang untuk rawatan pada fasa kedua puasa, iaitu minggu kedua puasa. Sebaiknya kurangkan makan protein binatang dalam bulan puasa ke separuh porsi biasa. Gantikan protein dari sumber sayuran serta telur. Bagi pesakit gout, ini lebih penting bagi mereka kerana puasa mengurangkan kandungan air dalam badan. Jadi sekiranya pengambilan protein binatang yang tinggi, terutamanya dari daging isi gelap ataupun dark meat, boleh meningkatkan uric acid dalam badan dan menyebabkan gout. Begitu juga dengan sayur kacang. Ini juga perlu dielakkan oleh penghidap penyakit gout. Jadi bagi korang yang selalu mendapat sakit pedih di sudut hati, mungkin korang dah mula merasa seksa je berpuasa dari awal lagi. Antaranya adalah sakit bila perut kosong pada peringkat awal puasa. Korang mungkin perlu ubat. Okey. Ini pilihan korang. Sama ada ambil ubat daripada klinik biasa atau bagi yang sudah biasa dengan rawatan homeopati, bolehlah datang jumpa dengan kami. Bagi korang yang mendapat pedih perut semasa puasa, sebenarnya korang masih lagi boleh berpuasa. Malahan actually puasa boleh membetulkan keadaan jika ianya dilakukan dengan baik. Dinasihatkan apabila berbuka, minum air suam dahulu. Jangan minum air manis. Makan kurma. Jika tidak boleh makan kurma dan itu menyebabkan pedih ulu hati, jadi tukarlah kepada buah-buahan. Jangan makan manis sangat semasa berbuka dan jangan makan berempah dan jangan makan banyak sangat. Makan sedikit dahulu. Selepas solat maghrib, baru makan agak banyak. Makan perlahan, kunyah dengan beriman. Minum air hanya 15 minit selepas makan dan jangan terus tidur selepas makan. Tidurlah sejam atau 2 jam kemudian. Jika terlalu mengantuk, bantal ditinggikan. Okey. Sekiranya kalau korang mula rasa sakit perut sewaktu berpuasa, cuba lihat amalan puasa korang. Adakah makan terlalu banyak atau terlalu pedas, minum terlalu banyak air sambil makan ataupun tidur terus selepas makan, makan banyak manis, tidak makan sayur atau buah atau banyak minum teh dan kopi. Jika ia ubah. Satu lagi keadaan is sakit kepala. Sakit kepala juga boleh menjadi teruk selepas fasa 1 berakhir. Selalunya sakit kepala hanya akan berlaku di awal puasa antara 1 ke 5 hari. Ini adalah mungkin kerana stres ataupun tekanan, hypoglycemia, kurang tidur, caffeine withdrawal ataupun reaksi ketagihan kafein, dehidrasi ataupun kurang air dalam badan, dan gejala detox. Kerana toksin mula keluar dari sel lemak, jadi lagi berlemak seseorang, jadi lagi bertambah susah untuk menghadapi puasa disebabkan oleh gejala detox ini.
Namun demikian, ini boleh berlaku di mana-mana fasa puasa kerana sebab yang dah saya sebutkan tadi tu, dan juga masalah perut yang menyebabkan gastric headache ataupun sembelit dari toksin, dari perkembuhan yang tidak dapat dikeluarkan dan diserap semula ke dalam darah dari usus besar, ataupun makan makanan yang boleh mencetuskan alahan ataupun migraine. Langkah-langkah untuk mengatasi sakit kepala ini sebahagiannya adalah rancang untuk cukupkan tidur. Mungkin susah pada peringkat awal, tetapi ianya akan beransur baik apabila kita sudah mempunyai rutin. Ada kalanya kita menjadi susah tidur disebabkan oleh puasa dan kurang makan. Jadi ini boleh diatasi dengan mengambil lebih sedikit karbohidrat dan mengambil magnesium 2 jam sebelum tidur. Sebagai contoh, ibu-ibu yang perlu bangun awal untuk menyiapkan sahur, dinasihatkan qada waktu tidur itu pada waktu zuhur ataupun tidur awal sedikit pada waktu malam. Kedua adalah kita minum air secukupnya. Dan sediakan air dalam botol dan bawa ke mana-mana pergi. Bukan pada waktu puasa, pada waktu sudah berbuka, okey? Minum air yang bertapis, bukan air manis, okey? Yang ketiga adalah pastikan buang air setiap hari. Buang air setiap hari. Kalau susah juga boleh gunakan glycerin enema, atau kalau tahu cara, kopi ataupun yogurt enema. Google ya apa maksud enema. Jika juga menghadapi menghubungi kami untuk mengetahui lebih lanjut. Kurang cukup makan sayur, serat dan minum air akan menjadi isu. Yang keempat adalah elak makanan yang diketahui ada alahan padanya. Yang kelima, jangan makan berempah sangat atau pedas, terutama bagi yang perut sensitif. Yang keenam, bagi yang sudah terbiasa minum kopi, minumlah secawan kecil semasa sahur. Seboleh mungkin elak dari makan ubatan sakit supaya bebanan pada hati dan ginjal dapat dikurangkan. Tapi awas, jika sakit kepala kuat atau gejala sakit tidak pernah dialami, hendaklah berjumpa dengan doktor untuk periksa. Kerana kadang-kadang sakit kepala adalah petanda kepada penyakit yang serius. Another keadaan adalah tutup pasal sakit kepala. Keadaan yang lain yang boleh berlaku di fasa kedua adalah alahan yang bertambah. Ini adalah personal experience saya, pengalaman peribadi, di mana alahan bertambah. Bukan saya tapi ahli keluarga saya. Jadi di situasi pertama adalah keadaan di mana hidung berair, hidung bertambah berair. Ia menjadi lebih teruk, hidung berair yang menjadi lebih teruk. Tetapi awas, jika sakit kepala kuat atau gejala sakit ini tidak pernah dialami, hendaklah berjumpa dengan doktor untuk periksa. Kerana kadang-kadang sakit kepala ada petanda kepada sakit yang lebih serius. Okey, yang tu adalah berkenaan dengan sakit kepala. Keadaan yang boleh berlaku di fasa kedua adalah alahan yang bertambah. Ini boleh berlaku di fasa kedua. Sekiranya kita mempunyai isu tentang diri kita, contohnya sakit kulit, ataupun kita memang ada masalah pencernaan, atau kita pun ada mempunyai masalah hidung sinusitis, ataupun kita mempunyai masalah hormon, ini boleh timbul pada fasa kedua dengan keadaan yang berbeza. Saya bagi contoh pengalaman peribadi saya. Okey, ini bukan saya sendiri tetapi ahli keluarga saya. Individu pertama ini mempunyai sinusitis. Jadi hidung dia bertambah berair. Jadi keadaan yang dihadapi adalah dia sentiasa beringus di waktu pagi. Tetapi selepas seminggu puasa, keadaan menjadi bertambah teruk, di mana ia akan mengganggu kejaharian di waktu pagi. Jadi maka individu ini perlu berjumpa dengan doktor ataupun homeopat untuk mendapatkan rawatan lebih lanjut. Adakah ini tidak bagus? Bagi saya ia bagus, kerana kita boleh merawat sakit yang sememangnya ada. Cuma ianya disorokkan dari badan. Apabila ia keluar, maka toksin atau penyebab boleh dirawat. Keadaan yang kedua adalah kulit yang mendapat pseudoeczema. Ini adalah semacam eczema tetapi ia ada gabungan fungal. Jadi ia berlaku seminggu selepas puasa. Antara kemungkinan kepada sebab ini adalah dia mengambil makan karbohidrat tinggi. Jadi apabila toksin keluar dan juga berpuasa, ini akan memberikan kesan yang begini kepada kita. So jadi individu ini mendapat pseudoeczema ataupun fungal plus eczema
yang menyebabkan kulitnya dapat dipanggil ada flare pada kulitnya. So jadi untuk keadaan begini, kita perlu membawanya berjumpa dengan doktor ataupun homeopat untuk merawatnya, kerana sekiranya tidak rawat ia boleh melarat dan juga boleh menyebabkan ketidakselesaan kepada individu yang menghadapinya. Okey, berhabis cerita tentang apa yang berlaku di fasa kedua dan juga keadaan sekiranya sepatutnya kita ada improvement ataupun ada perubahan daripada agak berat pada waktu fasa 1 kepada fasa yang agak relax di fasa 2. Sekiranya kita tidak mengalami that relax part, menunjukkan kita perlu look back pada kita punya body. There is a term di mana dikatakan itu adalah healing crisis ataupun proses penyembuhan kita daripada toksin-toksin yang keluar. Jadi kita perlu tahu di manakah borderline kita, sama ada kita perlu mendapatkan rawatan lebih lanjut ataupun kita boleh rawat sendiri. Okey, bersambung kita ke cerita lusa di mana saya akan bercerita mengenai makanan. That's it. Ini cerita kita pada hari ini. Selamat berbuka, selamat bersahur. Jumpa lagi lusa. Bye.